Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sidang penonton yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita berada pada 12 Ramadan 1440 Hijrah. So sempena 12 Ramadan ni insya-Allah kita akan membahaskan juzuk yang ke-12 dalam Al-Quran. Seperti biasa saya sampaikan bahawa perbincangan kita ni bukanlah nak mentafsirkan satu persatu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada juzuk yang ke-12. Sebab kalau kita nak mentafsirkan satu persatu ayat Allah yang terdapat pada juzuk 12 ni, tentu itu akan memerlukan masa yang cukup lama. Apa yang saya nak kongsikan adalah kita sekadar berbincang apakah yang dibicarakan secara am pada juzuk yang ke-12. Dengan itu diharapkan apabila kita, tuan-tuan, perempuan, membaca juzuk yang ke-12, kita mempunyai suatu gambaran apa yang dibicarakan pada juzuk ini, sehingga kan bacaan-bacaan Al-Quran kita, khususnya pada bulan Ramadan ini, tidak kosong daripada kefahaman, tidak kosong daripada pemaknaan kita terhadap ayat-ayat Allah, yang mana tujuan utama Al-Quran ini diturunkan Allah Ta'ala menjadi petunjuk kepada kita untuk menjalani kehidupan kita. Apabila kita tidak dapat memahami Al-Quran sebagai kitab petunjuk kepada kita, maka sesungguhnya kita belum lagi menjadikan Al-Quran ini petunjuk sebenar dalam kehidupan kita. Baik, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, juzuk yang ke-12 ni, ia bermula daripada muka surat 222 sehinggalah muka surat 241, bermula dari ayat 6 daripada surah Hud sehinggalah ayat 52 daripada surah Yusuf. So, oleh kerana itulah juzuk yang ke-12 ni ia terdiri daripada dua surah, dan kedua-dua surah ini merupakan surah Makkiyah. Baik, apabila kita memperhatikan surah Hud dan surah Yusuf, yang mana menurut setengah ulama penurunan kedua-dua surah ini secara berurutan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat secara keseluruhan, maqasid utama yang dibicarakan pada surah Hud dan surah Yusuf ialah itu bertujuan untuk menguatkan hati Nabi alaihi salatu wassalam, serta Allah Ta'ala nak mengingatkan baginda alaihi salatu wassalam supaya sentiasa bersabar dalam menyampaikan dakwah kepada orang-orang kafir pada masa itu, ketika mana Rasulullah SAW dekat Mekah. Sebab apabila kita melihat daripada sisi sejarahnya yang telah dijelaskan para ulama kita, surah Hud ini diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika mana baginda alaihi salatu wasallam menghadapi cabaran dakwah yang luar biasa dekat Mekah. Luar biasa dekat Mekah. Sehingga kan kalau kita perhatikan nanti pada surah Hud ni, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, "Fala'allaka tariku ba'dha ma yuha ilayka wa dha'iqu bihi sadruk ay yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa'a ma'ahu malak." So, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan sampai engkau tinggalkan sebahagian wahyu itu, hai Muhammad. Maksudnya Allah peringatkan, wahai Muhammad, jangan sampai engkau tidak menyampaikan sebahagian daripada apa yang telah kami wahyukan kepada engkau, kerana kamu khawatir, kerana kamu bimbang akan kata-kata ucapan mereka yang akan mereka lontarkan kepada engkau. So, ini suatu gambaran
betapa dahsyatnya cabaran dakwah pada ketika itu yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala menurunkan surah Hud dan surah Yusuf ini untuk menguatkan isbatu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nak menguatkan hati Nabi alaihi salatu wasallam supaya tetap teguh, supaya tetap istiqamah dan sabar dalam menjalankan dakwah risalah yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apabila kita memperhatikan pada awal-awal juzuk yang ke-12 ni, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bahawa Allah telah menjamin semua rezeki hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Allah Ta'ala telah menjamin semua rezeki manusia, hamba-hamba Allah yang hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andai kata manusia itu hendak lari daripada rezekinya, seperti mana ia hendak lari daripada kematian, maka sudah pastilah rezeki itu akan mengejarnya, seperti mana juga kematian mengejarnya. Tidak dapat selamat daripadanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin rezeki kita semua. Maka yang sepatutnya menjadi kebimbangan kita bukanlah masalah rezeki, tetapi apakah amal ibadat kita telah mencukupi sebagai tujuan utama kita dicipta Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Baik, selepas itu Allah Ta'ala ada sedikit bercerita tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana sikap orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menerima nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang kebenaran Al-Quranul Karim. Okey, kebenaran Al-Quranul Karim diawali Allah Taala dari ayat 12, kata Allah, fala'allaka tariku ba'dha ma yuha ilaika wa dha'iqu bihi sadruk ay yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. So ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyampaikan semua risalah wahyu yang telah diwahyukan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Walaupun orang-orang kafir tidak mahu menerimanya, walaupun mereka membantah Rasulullah SAW, tetapi kata Allah, engkau kena sampaikan sebab innama anta nadhir, sebab engkau Muhammad hanya sebagai penyampai peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya Allah Subhanahu wa taala mencabar mereka-mereka yang tidak mempercayai Al-Quranul Karim supaya mendatangkan tandingan. Jadi salah satu kehebatan Al-Quranul Karim, Al-Quran melalui ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat di dalam Al-Quran itu mencabar mereka-mereka yang tidak mempercayai Al-Quran ataupun mereka-mereka yang menentang akan kebenaran Al-Quranul Karim. Kalau kita perhatikan pada ayat 13 dalam surah Hud ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, am yaqulu naftarah. Mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang mereka-reka yang mengada-ada yang membuat-buat Al-Quran tu. Lalu kata Allah Taala, kalau tuduhan kamu begitu, qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. So kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitulah tuduhan kamu, sekarang ni cara dia adalah cuba kamu datangkan 10 surah. Okay? Cuba kamu datangkan 10 surah sahaja, kata Allah Ta'ala. Dan untuk membuat itu, kamu serulah siapa-siapa sahaja yang boleh menolong kamu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran banyak mencabar mereka-mereka yang tidak mempercayai Al-Quran. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabar mereka untuk mendatangkan yang seumpama Al-Quran. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mencabar mereka untuk mendatangkan 10 surah sahaja. Kita tahu bahawa Al-Quranul Karim ni ada sebanyak 114 surah. Allah Taala mencabar mereka, cukup kamu datangkan 10 surah sahaja kalau memang kamu
Kalau memang dakwaan kamu itu betul bahawa Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat yang lain dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mencabar mereka, kalau memang tuduhan kamu betul bahawa Al-Quran itu direka-reka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithli. Cukup kamu buat satu surah sahaja. In kuntum sadiqin, jika memang dakwaan kamu itu betul. So inilah satu kehebatan Al-Quran yang sepatutnya juga membuat kita semakin percaya, semakin yakin kepada Al-Quranul Karim bahawa ini adalah risalah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah suatu kitab yang direka-reka, yang dikarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir itu tidak sama. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan orang-orang yang kafir kepada Al-Quran itu tidak sama. Kata Allah Ta'ala, أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُمْ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. So dekat sini Allah Ta'ala mengatakan apakah orang kafir itu sama dengan orang-orang yang mempunyai bukti yang nyata, iaitulah Al-Quran. Dan mereka mempunyai saksi, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya tidak sama. Jadi berbeza orang-orang yang telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kitab kepada mereka dan rasul dengan orang-orang yang kafir itu tidak sama. Okey, tidak sama. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dekat sini antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Kata Allah Ta'ala, Mathalul fariqaini kal'a'ma wal asam wal basir was sami' hal yastawiyani mathala. Okay? Dalam ayat 24. So dekat sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perumpamaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Jadi kata Allah, Mathalul fariqaini, perumpamaan orang kafir dan orang mukmin itu kal'a'ma wal asam. Jadi orang kafir itu seperti a'ma wal asam, iaitulah seperti orang yang buta dan orang yang dan orang yang tuli. Manakala orang-orang yang beriman itu wal basir was sami', itu seperti orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Mengapa demikian? Kerana orang-orang yang kafir ni mereka sentiasa menutup mata daripada melihat kebenaran dan mereka menutup telinga daripada mendengar kebenaran. Manakala orang-orang yang beriman mereka membuka mata untuk melihat kebenaran ayat-ayat Allah, manakala orang-orang yang kemudian orang-orang beriman itu juga sentiasa membuka telinga mereka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka apabila kita merujuk kepada Al-Quran, hakikat buta dan tuli itu tidak dah dilihat daripada zahir mata dan telinganya, tetapi dilihat bagaimanakah ia memfungsikan mata dan telinganya. Maka orang-orang yang mungkin dipandang manusia buta, tetapi kalau dia gunakan itu untuk melihat ayat-ayat Allah, maka di sisi Allah dia belum tentu buta. Okay? Atau mungkin yang kita katakan orang itu tidak buta, dia dapat melihat, tetapi boleh saja di sisi Allah Ta'ala dia seorang yang dipandang buta. Mengapa? Kerana ia tidak mempergunakan mata dia untuk melihat ayat-ayat Allah, dan mungkin saja dia dipandang sebagai orang yang tuli kerana ia tidak mempergunakan telinga dia untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka oleh kerana itulah telinga, mata, ini antara nikmat yang amat besar yang Allah kurniakan kepada kita dan yang menjadi pintu masuknya hidayah ke dalam diri kita. Maka Allah Ta'ala banyak mengingatkan di dalam Al-Quran bahawa inna sam'a wal basar wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Bahawa pendengaran kita, mata kita nanti ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah secara khasnya, kerana banyaknya manusia yang masuk ke dalam neraka juga kerana mereka tidak memanfaatkan ini. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Maka Allah mengatakan punca utama ramainya orang masuk ke dalam neraka itu antaranya adalah kerana Allah telah beri mereka telinga tetapi tidak digunakan
untuk mendengar perkara-perkara yang baik, Allah Ta'ala telah beri kepada mereka mata dan tidak digunakan untuk melihat perkara-perkara yang baik. Sehinggakan darjat mereka, kata Allah Ta'ala, boleh lebih rendah daripada haiwan ternak. Ulaika kal an'ami bal hum adall, kata Allah. Baik, kita teruskan perbahasan berikutnya yang dibincangkan pada juzuk yang ke-12 ni. Dekat sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, dan ini merupakan kisah Nabi Nuh yang paling panjang dibicarakan dalam Al-Quran, terdapat pada juzuk yang ke-12 ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kepada kaumnya, inni lakum nadhirum mubin. Dan Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya aku adalah penyampai peringatan-peringatan yang nyata daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan apa dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh ni. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ni adalah dakwatut tauhid, supaya mereka menyembah Allah Ta'ala, tidak menyembah berhala-berhala, tidak menyembah selain daripada Allah. Dan Nabi Nuh ingatkan kepada mereka, inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Sesungguhnya aku khawatir, aku bimbang kalian akan ditimpa azab daripada Allah. Ini amat bersesuaian dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana diturunkan Allah Subhanahu wa taala surah ini. Ketika mana Rasulullah SAW berada dekat Mekah, ketika mana sebelum diturunkan surah Hud ni, Rasulullah sudah berada pada keadaan yang sangat yang sangat teruk kerana menghadapi penentangan dakwah yang luar biasa, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bimbang, dah khawatir Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk menguatkan hati Nabi alaihi salatu wasallam, dan Allah Ta'ala nak mentarbiah baginda supaya tetap bersabar dalam menyampaikan dakwah. Sebab seperti mana kita tahu, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ni antara Nabi yang paling lama berdakwah kepada kaumnya. Paling lama berdakwah kepada kaumnya hampir 1000 tahun. Iaitulah 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. So dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah dengan kaumnya. Kemudian selepas itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan perdebatan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dengan kaumnya, sehinggakanlah proses itu begitu panjang. Akhir sekali ketika mana dakwah Nabi Nuh sudah begitu lama dan tidak menerima dan tidak diterima oleh kaumnya, Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada Nabi Nuh, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kata Allah Taala pada ayat yang ke-36. So ini satu-satunya wahyu yang Allah Taala sampaikan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala supaya jangan lagi mengharapkan mereka untuk beriman. Kerana kata Allah, wa uhiya ila nuh, diwahyukanlah kepada Nuh, annahu la yu'mina min qaumik, tidak akan ada lagi yang akan beriman daripada kaummu, illa man qad aman, kecuali yang telah beriman. Jadi ketika mana Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sudah begitu lama berdakwah kepada kaumnya, dan yang beriman hanya sedikit saja. Dalam satu tafsir pernah dikatakan, salah seorang ulama berpendapat, atau dalam satu riwayat dikatakan, yang beriman kepada Nabi Nuh itu lebih kurang 80 orang saja. Padahal Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah begitu lama, hampir 1000 tahun. Jadi boleh kita katakan dalam satu tahun itu tak ada yang bertambah satu pun yang beriman tu. Begitu kesabaran Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dan berdakwah dan sentiasa istiqamah. Okay? Selepas itu Allah Ta'ala perintahkanlah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam untuk membuat bahtera. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibna alladhina zalamu innahum mughraqun. Sampai berikutnya Allah Ta'ala menceritakan bagaimana proses Nabi Nuh alaihi salatu wasalam membuat bahtera itu. Ketika mana Nabi Nuh membuat bahtera itu, sakhiru minhu, mereka merendahkan, mengejek Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh berkata, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kamu
mengejek kami, maka sesungguhnya kami nanti akan mengejek kamu seperti mana kamu mengejek kami. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabu yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabu muqim. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada mereka akan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, selepas itu Allah Taala menceritakan tentang bagaimana berlakunya banjir besar yang datang pada masa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sebagai azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi al-qawl wa man amana ma'ahu illa qalil. Semua pada ketika itu binasa, tenggelam, mati, kecuali yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, dan Allah Taala katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya jumlah yang sangat sedikit sahaja. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dengan anaknya yang mana anak Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ini tidak beriman. Ini pun sebenarnya salah satu tujuannya Allah Taala ceritakan untuk menguatkan hati Nabi alaihi salatu wasalam. Sebab ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dekat Mekah, yang menentang dakwah Rasulullah itu bukan sahaja daripada puak-puak yang lain, bahkan daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bapa saudara Nabi, mereka yang menentang. Maka Allah Taala mendatangkan, wahai Muhammad, jangan kamu rasa sedih apabila keluarga kamu tidak mengikuti dakwahmu, apabila keluargamu menentang dakwahmu. Dahulu Nuh alaihi salatu wasalam juga ditentang oleh anaknya tidak mahu beriman kepadanya. Maka Allah Taala menceritakan dekat sini bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mengajak anaknya. Wa nada Nuhu rabbahu. Okey. Berkata Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kepada anaknya, wa hiya tajri fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kata Nabi Nuh, wahai anakku, jumlah datang sini, ikut berlayar sekali dengan kami, janganlah kamu menjadi orang-orang kafir. Tetapi anak dia tidak mahu, anak Nabi Nuh tidak mahu. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawma min amri Allahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana minal mughraqin. Akhirnya anak Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ni termasuk golongan yang tenggelam, yang meninggal. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam oleh kerana sayang dengan anak ni berdoa kepada Allah. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Kata Nabi Nuh, wahai Allah, sesungguhnya anakku itu termasuk daripada keluargaku. Tetapi apa kata Allah Taala pada ayat 46 surah Nuh ni? Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukan termasuk keluargamu. Mengapa? Sebab dia tidak beriman. Maka yang menjadi penentu dia adalah keluarga kita ataupun tidak adalah ad-din, agama. Kalau berbeza agama, walaupun sedarah, walaupun seayah, seibu, walaupun satu keturunan, hakikatnya di sisi Allah Ta'ala, innahu laysa min ahlik. Dia bukanlah termasuk daripada keluargamu. Itu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dan Allah mengatakan, innahu amalun ghairu salih. Amalan dia tidak baik. Fala tas'al lima laysa laka bihi ilm. Jangan kamu minta yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Maka selepas itu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam pun bertaubat meminta ampun kepada Allah dengan berkata, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Sampai berikutnya, okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menguatkan hati Nabi alaihi salatu wasallam dalam berdakwah dekat Mekah. Seolah-olah Allah Taala hendak menyampaikan kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam bahawa yang menghadapi cabaran dakwah itu bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi juga nabi-nabi terdahulu. Baik, selepas Allah Taala menceritakan kisah Nabi Nuh ni, Allah Taala sampaikan apa sebenarnya tujuan utama Allah Taala menyampaikan kisah ni. Apa kata Allah? Cuba perhatikan pada ayat 49 surah Hud. Kata Allah, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itulah berita-berita yang gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Taala?
Ma kunta ta'lamuha anta wa la qaumuka min qablu hada. Kamu tidak pernah tahu kisah Nabi Nuh, kaummu juga tidak pernah tahu tentang kisah Nabi Nuh sebelum ini, kata Allah. Lalu apa kata Allah? Fasbir, bersabarlah engkau wahai Muhammad. So ini maksud utama yang ingin Allah Ta'ala sampaikan di sebalik kisah Nabi Nuh. Jadi Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Nuh ni sebab Allah nak mengatakan kepada Rasulullah, fasbir, sabar engkau wahai Muhammad dalam berdakwah. Jangan engkau merasa jenuh, jangan engkau merasa putus asa. Walaupun cabaran dakwah itu berat engkau hadapi, fasbir, tahan dirimu, tetaplah bersabar. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dahulu menghadapi cabaran dakwah yang tidak kalah teruk daripada apa yang engkau hadapi wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala. Baik, selepas Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian Allah menceritakan kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam, yang mana kisah ini menjadi sebab dinamakan surah ini sebagai surah Hud. Kata Allah, wa ila adin akhahum huda. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Hud yang diutus Allah Taala kepada saudara mereka, iaitu kaum Ad. Ulama kita mengatakan Allah Ta'ala mengawali dengan kisah Nabi Nuh kerana kisah Nabi Nuh ni masih agak jauh daripada Mekah. Okay? Agak jauh daripada Mekah. Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Hud yang Allah Ta'ala utus kepada kaumnya, iaitu kaum Ad. Itu jaraknya semakin dekat kepada dengan Mekah. Jadi kisah ini sengaja Allah Ta'ala pilih macam ni supaya mereka ini semakin insaf apabila mendengar kisah-kisah ini. Okay? Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Dakwah yang dibawa oleh Nabi Hud juga adalah dakwah tauhid, sama dengan dakwah Nabi Nuh, sama dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebab kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, setiap rasul-rasul itu diutus Allah Ta'ala, misi utama dia adalah membawa tauhid. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Maka walaupun berbeza syariat para nabi-nabi Allah, tetapi dalam bab tauhid semuanya adalah sama. Okey. Baik, dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana Nabi Hud alaihi salatu wasallam berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk bertaubat kepada Allah dan seterusnya, tetapi mereka tetap membantah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Selepas Allah Taala menceritakan kisah Nabi Nabi Hud alaihi salatu wasallam, bermula dari ayat 50 sehinggalah ayat 60. Kemudian selepas itu Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Salih alaihi salatu wasalam yang diutus Allah Ta'ala kepada kaum Samud, yang mana kaum Samud ini sudah kisah Nabi Salih ini semakin dekat ke Mekah, sebab antara tempat berlakunya kisah Nabi Salih ini itu ada di sebelah utara Madinah. So tempat ini amat dekat dan mereka mengetahui tentang kisah ini. Dan Allah Ta'ala juga menceritakan bagaimana dakwah Nabi Salih alaihi salatu wasallam kepada mereka, tetapi mereka menentang Nabi Salih alaihi salatu wasallam dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala membinasakan mereka. Okay? Baik, selepas Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Salih alaihi salatu wasallam dari ayat 61 sehinggalah ayat 68, maka bermula dari ayat 69 Allah Ta'ala menceritakan pula tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kisah ini bukan bercerita tentang penentangan kaumnya, tetapi kisah ini berbicara tentang al-bushra, khabar gembira. Jadi seolah-olah melalui dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ni, Allah memberi harapan kepada Rasulullah bahawa walaupun kau rasa Muhammad sekarang ni berat, walaupun kau rasa macam susah nak menyampaikan dakwah ni oleh kerana penentangan yang luar biasa, percayalah, Allah Ta'ala dapat mendatangkan al-bushra, khabar gembira. Seperti mana yang berlaku kepada Ibrahim. Ibrahim alaihi salatu wasallam lama dah berkahwin, tak dapat anak. Sehingga kan akhirnya datang busyra daripada Allah. Datang berita gembira daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kata Allah, fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub.
datang malaikat ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menyampaikan khabar gembira bahawa isteri Nabi Ibrahim akan mendapat anak Ishak dan selepas Ishak akan dapat cucu iaitulah Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam. Ketika mana ini disampaikan, isteri Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam rasa macam tak mungkin. Sehingga kan beliau berkata, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha. Dia berkata, macam manalah aku boleh dapat anak ni? Macam mana aku boleh dapat anak? Dia kata, wa ana ajuz. Saya ni sudah lemah. Dah tua. Bahkan kalau kita ditanya apakah mungkin perempuan yang dah tua boleh dapat anak, saya ingat kita akan bersepakat mengatakan tak mungkin. Sebab apa? Usia dah tua, kan? Biasa wanita ni dia produktif semasa usia-usia yang masih muda. Dia dah tua. Bahkan wa hadha ba'li shaykha. Dan ini juga suamiku telah pun tua, kata isteri pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika itu pun dah tua, isteri pun dah tua. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan busyra kepada mereka kerana mereka masih sentiasa berharap, berhusnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ni, Allah Taala hendak menyampaikan kepada Rasulullah bahawa walaupun engkau rasa sekarang berat wahai Muhammad, macam tak mungkin akan mendapatkan kemenangan menghadapi orang-orang kafir, tetapi engkau kena tetap percaya bahawa al-busyra, khabar gembira itu akan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut alaihi salatu wasalam bermula dari ayat 77 sehinggalah ayat 83. Kemudian selepas itu Allah Taala menceritakan tentang kisah Nabi Shu'aib alaihi salatu wasalam yang diutus Allah Taala ke negeri Madian untuk berdakwah kepada kaumnya, yang mana antara dosa yang mereka lakukan adalah sentiasa curang ketika mana menyukat ataupun menimbang dalam perniagaan mereka. Itu Allah Ta'ala sebutkan pada bermula dari ayat 84 sehinggalah ayat 95 daripada surah Hud ni. Jadi dalam dalam surah Hud ni amat banyak terdapat kisah-kisah para nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana intipati daripada kisah-kisah ini adalah untuk menguatkan hati Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita perhatikan pada akhir daripada surah Hud yang terdapat pada juzuk yang ke-12 ni, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi, fastaqim kama umirta. Selepas Allah menceritakan kisah-kisah itu, maka kata Allah kepada Nabi, fastaqim kama umirta. Tetaplah kamu istiqamah wahai Muhammad dalam menyampaikan dakwah risalah kama umirta, seperti mana kamu diperintahkan. Kalau kamu rasa berat, kalau kamu rasa penentangan itu luar biasa, lihatlah bagaimana Nuh, lihatlah bagaimana Hud, lihatlah bagaimana Nabi Saleh, lihatlah bagaimana Ibrahim mendapatkan kemenangan, kegembiraan daripada Allah. Lihatlah bagaimana kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala datangkan pertolongan kepada Nabi Lut sehingga kan kaumnya yang degil diazab Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam, lihatlah Musa berdakwah kepada Firaun. Ini semua Allah Ta'ala kisahkan dekat sini, fastaqim kama umirt, supaya Rasulullah itu istiqamah. Ini juga sebenarnya menjadi pendidikan kepada kita. Dalam setiap gerak dakwah itu tidak pernah yang mudah. Sentiasa ada penentangan. So kalau kita rasa berat dalam menyampaikan risalah dakwah ini, bacalah surah Hud ini. Lihatlah pada juzuk yang ke-12 ni bagaimana Allah menceritakan perjuangan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan risalah dakwah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan yang kita nak petik pengajaran ini, yang pertama adalah fastaqim. Beristiqamahlah. Kemudian kata Allah Ta'ala, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Kemudiannya kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim itu. Tetap istiqamah, jangan cenderung kepada mereka, jangan mau terikut dengan mereka, okey? Kemudian kata Allah Ta'ala, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin.
Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan untuk mendirikan solat pada dua bahagian siang, iaitu pagi dan petang, dan kemudian pada ketika waktu malam. Mengapa Allah Ta'ala perintahkan ini? Kerana inilah antara sebab yang akan mendatangkan yang akan membuat seseorang istiqamah dan bersabar dalam dakwah, iaitulah dirikan solat pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Kemudian kata Allah Ta'ala, wasbir fa innallaha la yudi'u ajral muhsin. Bersabarlah. Jadi ini antara poin-poin yang hendak disampaikan Allah Ta'ala selepas menceritakan kisah-kisah tadi. Yang pertama adalah supaya Nabi istiqamah, supaya Nabi tidak cenderung mengikuti mereka, dan supaya Nabi sentiasa bersabar dalam menyampaikan dakwah. Dan ini Allah Ta'ala tegaskan lagi pada ayat 120 daripada surah Hud ini, okay? Akhir daripada surah Hud ini. Apa kata Allah? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Kata Allah Subhanahu taala, dan semua kisah daripada rasul-rasul yang kami ceritakan kepada Muhammad, iaitulah kisah-kisah yang telah dinyatakan sebelum ini. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kemudian kisah Nabi Ibrahim, kemudian kisah Nabi Lut, kemudian kisah Nabi Shu'aib, kemudian kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Semua kisah-kisah itu Allah Ta'ala ceritakan. Apa tujuan dia? Ma nusabbitu bihi fuadak. Itu untuk menguatkan hati Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi ini yang saya sebut tadi, bahawa juzuk 12 ini berbicara tentang penguatan hati Nabi alaihi salatu wassalam supaya tetap istiqamah dalam menyampaikan dakwah dan supaya tetap bersabar dalam menghadapi dugaan-dugaan cabaran-cabaran dakwah. Kerana memang tugas dakwah itu bukan tugas yang mudah. Kalau sekiranya tugas dakwah itu tugas yang mudah, maka Allah tidak akan amanahkan itu kepada para nabi dan rasul-rasul Allah. Ini sekaligus memberikan pengajaran kepada kita bahawa dalam kita berdakwah itu, cabaran itu mesti ada. Penentangan itu mesti ada. Kerana ini adalah tugas mulia, tugas yang amat berat. Maka apabila kita merasa cabaran dakwah itu begitu berat, dan kita mungkin hampir berputus asa, maka bacalah juzuk yang ke-12 ini. Moga-moga ayat-ayat Allah yang terdapat pada juzuk yang ke-12 ini dapat menguatkan hati kita, sehingga akan kita tetap istiqamah, bersabar, dan hati kita tetap kukuh untuk menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diamanahkan dahulu kepada Rasulullah, dan sekarang ni kita berusaha untuk menyampaikannya kepada semua umat manusia. Baik, kemudian juzuk yang ke-12 ini juga sebahagiannya daripada surah Yusuf. Apa yang dibicarakan pada surah Yusuf ni? Secara amnya, apa yang dibicarakan pada surah Yusuf ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih hendak menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambungan apa yang telah dibicarakan dalam surah Hud. Tetapi dalam surah Yusuf ni, Allah bukan sekadar nak menyuruh Nabi untuk bersabar, untuk istiqamah, untuk menguatkan hati Nabi. Tetapi pada surah Yusuf ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga nak menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kalau baginda bersabar, kalau baginda tetap istiqamah dalam dakwah, maka Rasulullah akan mendapat pengakhiran yang begitu indah, pengakhiran yang begitu baik, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Seperti mana kita ketahui apabila kita membaca surah Yusuf ni, dekat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan betapa indahnya hasil daripada kesabaran Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam menghadapi cabaran-cabaran dakwah. Dibuang ke dalam perigi oleh saudara-saudara sendiri, dijual sebagai hamba sahaya, difitnah, kemudian dipenjara. Namun pada akhirnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mencapai darjat yang tinggi dekat Mesir sebagai hasil daripada kesabaran Nabi Yusuf. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Yusuf, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Jadi pada juzuk yang ke-12 ni boleh kita simpulkan macam ni. Pada juzuk ini
Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ayat-ayatnya ataupun kisah-kisah para nabi yang bertujuan untuk menguatkan hati Nabi alaihi salatu wasalam supaya Nabi tetap istiqamah dan bersabar dalam menyampaikan dakwah. Tentu ini bukan untuk Nabi SAW sahaja, sebab Al-Quran diturunkan bukan untuk Nabi sahaja, tetapi ini juga termasuk kepada kita. So, juzuk yang ke-12 ni Allah Ta'ala berbicara pentingnya kita untuk tetap istiqamah, mengukuhkan hati kita dan bersabar dalam menjalankan tugas-tugas dakwah. Kalau kita rasa penat, kalau kita rasa berat, kalau kita rasa cabaran tu hebat datang, maka bacalah kisah-kisah para nabi yang Allah bicarakan dalam juzuk ke-12 ni. Semoga itu akan membuat kita tetap istiqamah dan bersabar dan hati kita tetap kuat. Dan pada juzuk yang ke-12 ni juga Allah Ta'ala menyampaikan apa hasil daripada kesabaran dalam berdakwah itu. Akan ada nanti masanya yang indah apabila kita bersabar. Maka dikatakan akhir daripada kesabaran itu adalah hulwun, kemanisan seperti mana yang didapat oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat sedang penonton yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala, setakat ini saja perkongsian kita tentang juzuk yang ke-12 dalam Al-Quranul Karim. Moga-moga apa yang saya bicarakan ni, apa yang saya kongsikan ni bermanfaat untuk membantu tadabbur kita memahami makna-makna ayat Allah, khususnya pada juzuk yang ke-12 ni. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, terus sertai kuliah-kuliah agama yang disampaikan oleh melalui Yayasan Hubbul Al-Quran, dan kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran-pengajaran daripada asatiz kita yang menyampaikan kuliah-kuliah dalam di bawah Yayasan Hubbul Al-Quran. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya, moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.